Eagles, dan waktu untuk kita bersama dalam perkongsian ilmu pagi ini dalam rancangan Az-Zikra, dan sebenarnya yang kami maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sepanjang minggu ini sepanjang minggu ini jangan lupa juga untuk anda rebut peluang untuk mengikuti kuis yang akan kami kudarakan, kuis pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu untuk satu soalan dalam rancangan Rentak Pagi KL dan juga dalam KL setiap hari dari Isnin hingga Jumaat sepanjang minggu ini. Baik, insyaAllah untuk hari ini kita sambung lagi sirah kita yang terhenti seminggu yang lalu. Dan kita kembali bersama dengan bahagia Ustaz Wan Sohban Ilman pagi ini untuk kita mulakan Az-Zikra. Dan seperti biasa kita mulakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, kita kembali lagi untuk minggu ini. Dan bila kita cakap mengenai hari Isnin ni, dia mulakan kehidupan kita sebab nak bekerja dan sebagainya. Ya, betul. Dan ini ada lagi maklumat terbaru ni, kerajaan tiada cadangan untuk mengurangkan jumlah cuti umum apabila cadangan gaji minimum dilaksanakan. Jadi kita kerjalah sepanjang biasa. Semangat tu sentiasa ada, insyaAllah. Baik, Ustaz, ini sebenarnya kita nak sambung lagi mengenai berdebat ni sebenarnya, Ustaz. Ya, betul. Baik, kita mulakan. InsyaAllah, silakan. Baik, terima kasih pada Haji Zulan juga Azlan. Seterusnya untuk muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sebelum sebut cerita hal debat yang berkaitan Nabi SAW dengan Al-Walid ibn Al-Mughirah ni, bila sebut tentang cuti tadi sikit kadang-kadang saya, bukan kadang-kadang lah, memang seminggu 2 kali 3 kali saya berhubung dengan mertua saya di Bosnia melalui Skype kan. Jadi bila dia tengok, dia tanya tak kerja ke, saya kata cuti. Dia tanya cuti apa, misal kata cuti baru ni Taufuzam cuti tu, cuti ni, dia kata sampai dia kata dia rasa tak ada dah negeri yang paling banyak cuti selain Malaysia, dia kata. Dia kata banyak sungguh cuti, kata. Tak macam tempat dia bekerja, kerja. Memang gitulah lebih kurang. Pasal bila saya pergi kat sana pun kita tak rasa cuti kecuali benda-benda yang popular secara alami, secara international. Tak adalah cuti-cuti khusus yang orang kata banyak kepelbagaian sempena ni tarikh kelahiran raja, tu semua kan kita banyak kan. Kat sana dia tak ada benda-benda gitu. Apa pun alhamdulillah lah. Yang penting kalau tak kurang cuti tu baguslah tu. Baik, kita balik pada cerita kita, Haji Zul dan juga Azlan sebelum saya nak cerita tentang tentang debat Nabi SAW dengan Al-Walid ibn Al-Mughirah ni, saya terlupa ada beberapa perkara sebenarnya sebelum tu yang berlaku, kerana saya terlompat muka surat hari tu. Tak apa, benda itu kita akan sebut balik. Yang penting mana Nabi SAW, seperti mana walaupun kita dah tahu Nabi ni cuba dianiaya, ditawar kepada Abu Talib untuk tukar ganti, sampai ke tahap Nabi SAW beritahu kepada Abu Talib, kalaulah mereka ni mampu tukar ganti agama Islam ni dengan bagi, kalau mereka cuba tukar gantikan Islam ni dengan anugerah, dipanggil. Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Kalau mereka boleh bagi bukan setakat anugerah yang kita kata dapat pingat lah. Sekarang ni kalau dalam konteks negara kita, jangan salah faham pendengar pula, maknanya saya merendah-rendahkan ataupun buat tu, tak, jangan fikir begitu. Pasal kita nak buat, kita nak hidupkan sejarah tu biar kita faham secara realiti. Jangan kita baca sejarah ni kononnya once upon a time je kan. Atau kita tak nak baca begitu. Jadi benda dulu tak ada kena-mengena dengan kita sekarang, tak ada kan. Jadi sekarang ni orang kata kalau anugerah tu dalam peringkat, kalau nak bagi anugerah kan pingat juga dipanggil bintang. Dipanggil bintang. Bintang ni kenapa dipanggil, kalau penyanyi pun bintang RTM, bintang itu, bintang tu ada, walaupun semua sekali
kalau benda-benda yang dipanggil hebat ni biasanya dikaitkan dengan bintang lah. Jadi nak bagi bintang di langit tak boleh. Tapi dibuatlah satu bintang, bentuknya kononnya bintang, kemudian dinamakan pingat, kemudian adalah darjat dia begini. Cuma jangan bintang 6 je. Kalau bintang 6 dia jadi macam Israel. Kita pun tahu kan bintang 6 tu bukan 6 biji bintang, 6 biji 6 bucu tu kan. 6 bucu, 6 angle dia tu, jangan buat begitu. Jadi pentingnya bila Nabi kata, Nabi tunjuk bagaimana Islam ni tak boleh dijual beli. Jangan kita terpengaruh dengan sebab bintang-bintang, bulan bintang. Orang kata kalau anugerah yang diserahkan itu nak kita sudah boleh berubah perjuangan kita, sikap kita pada Islam. Nabi beritahu pada Abu Talib, kalau mereka boleh bagi matahari di sebelah kanan aku, ke kanan, tangan kanan aku, bulan di tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan kerja-kerja Islam ini, memperkenalkan Islam ini, membawa Islam sebagai cara, bukan konsep je, cara hidup. Bukan konsep saja gitu, tak, tapi memang cara hidup harian. Kalau mereka boleh bawa ni bagi pada aku, secara aku tetap akan tidak tinggal. Kalau aku terpaksa mati pun aku tak kisah. Yang penting sampai tahap tu Nabi SAW. Jadi selepas benda tu diberitahu kepada Abu Talib, Abu Talib pun beri jaminan kepada Nabi di depan anak beranak Abu Talib, walaupun mereka ni tidak Islam. Dia kata, wahai Muhammad, kamu teruskan. Sesungguhnya aku, anak-anak aku dan ahli keluarga Bani Abdul Muttalib ni akan sentiasa menyokong kamu. Walaupun mereka tak perlu Islam, pasal kamu salah seorang daripada kami, darah daging kami, keturunan kami akan jaga kamu. Tak boleh orang. Jadi Nabi bila dengar begitu, bukan Nabi atas jaminan itu yang menyebabkan orang kata Nabi bergerak, tapi ialah orang kata dari sudut kemanusiaan. Nabi pun mengaku, Nabi kata dalam Al-Quran, Nabi SAW tu manusia biasa juga kan. Jadi bila ada sokongan orang kata secara kemanusiaan ni, semua kita akan rasa gembira kan. Macam kita misal kata kita sembahyang pada Allah SWT. Bila kita lepas sembahyang kita rasa relax. Tiba-tiba lepas sembahyang kita berhubung dengan, kita pun bersalam dengan kawan-kawan kita. Misal kita lepas kita solat Jumaat kan. Jadi bila kita bersalam tu, hubungan tu masa tu kita sesama manusia. Jadi kita rasa lebih ceria lepas sembahyang. Padahal kalau ikut Allah tu nak cerita hubungan manusia dengan Allah ni benda yang penting belaka. Jadi Nabi pun makin tidak ada perasaan takut. Nabi pun terus keluar. Bila Nabi berani keluar sampai depan Kaabah ni, Abu Jahal ni dia makin menjadi-jadi. Abu Jahal. Tadi sebelum ni kita cerita tentang Abu Lahab. Ni Abu Jahal pula. Abu Jahal bila dia tengok usaha dia tak jadi apa, masa tu Abu Jahal dia kata, dia keluar dekat Kaabah ni, dia kata ya masyarakat Quraisy, dia kata dia buat dia laung suara dia. Dia panggil, wahai masyarakat Quraisy, dia kata Muhammad ni tak habis-habis, dia kata seperti mana yang kamu tengok kerja dia mengaibkan agama kita, cara hidup kita. Kemudian kerja dia tak habis-habis duk mencaci nenek moyang kita, memperbodoh-bodohkan mimpi-mimpi kita, mengurang-urangkan kedudukan, merendah-rendahkan kedudukan Tuhan kita. Jadi dia pun kata demi Allah, Abu Jahal bersumpah ni. Abu Jahal kata demi Allah, dia kata kamu tengok aku akan sentiasa mendampingi dia. Kalaulah kamu tengok esok Muhammad tu berani depan Kaabah dia keluar untuk dia sembahyang, Nabi keluar seorang-seorang. Nabi tak ajak sahabat, para sahabat, pasal Nabi kasihan takut sahabat kena kan. Kena tu Nabi kata, kalau Abu Jahal kata, kalau kamu tengok besok Muhammad keluar seorang-seorang, dia datang depan Kaabah, dia nak sembahyang, kamu akan tengok aku akan ada di belakang dia.
kat belakang dia kata. Dia disebut begitu. Dan benda ni, berita-berita ni ialah sahabat-sahabat Nabi sampaikan kepada Nabi SAW. Kalau benda begitu sampai pada saya rasa saya tak pergi, tak keluar dah hari tu. Orang kata gitulah logiknya kan. Jadi Nabi walaupun Nabi dengar, Nabi tak kisah siapa dia Abu Jahal tu. Jadi Nabi pun keluar. Bila Nabi keluar, dia kata kalau Muhammad keluar, aku akan ambil satu batu besar, aku akan hentak kepala dia dengan batu tersebut biar pecah, dia kata. Jadi walaupun Nabi dengar gitu, esok Nabi keluar biasa je. Nabi tak tanyalah, Nabi tak panggil lah mana Abu Jahal, Nabi tak sebut lah begitu. Nabi keluar, Nabi buat seperti biasa nak pergi sembahyang. Sampai ketika Nabi sujud, Abu Jahal ni dia ambil satu batu besar sungguh lah, dia angkat masa dia nak hentakkan kepala Nabi. Masa tu tiba-tiba dia pun menjerit macam orang histeria. Dia buang batu, dia pun lari litang bukan. Jadi masa tu bila berlaku tu, orang Kaabah, orang Mekah yang berada sekeliling tu semua tengok belakang, mereka terkejut. Pasal apa benda tu berlaku. Jadi Abu Jahal ni lari dalam keadaan ketakutan sekali. Lari bukan macam histeria, memang takut sungguh. Jadi bila dah Abu Jahal ni dalam keadaan lega sikit, mereka pun pergi tanya, wahai Abu Jahal, apa sebenarnya yang berlaku? Abu Jahal kata, kamu tak nampak ke apa yang berlaku semasa aku angkat batu tersebut? Dia kata, mana kami nampak? Dia kata, kami cuma nampak kamu angkat batu. Masa angkat tu nampak bekeng sangat, garang sangat, hebat sangat. Tapi bila nak pergi hentak pada Nabi, tiba-tiba kamu yang histeria. Nabi relax, Muhammad relax. Dia kata, sebenarnya masa aku angkat tu, dia kata, aku tengok di kaki langit ni, depan aku ni, aku tak nampak lain, gelap. Dia kata, nampak malaikat terlalu ramai, dia kata. Dan dalam malaikat tu, mengikut ada satu riwayat kata, datang satu unta, dia kata, yang terlalu besar. Unta yang terlalu besar sampai bila dia berada depan aku, tak nampak benda lain. Nampak unta tu, dia nganga mulut nak gigit aku. Jadi Imam Ibn Katsir beritahu, unta tersebut adalah jelmaan Jibril alaihi salam datang dalam rupa unta. Dalam rupa unta nak gigit dia. Jadi disebabkan dia tu campak batu, dia lari, maka tak jadilah nak gigit dia unta tersebut. Nak ni Jibril alaihi salam. Dan malaikat yang jauh yang datang tu, yang dia nampak sehingga menutup ufuk tu, itulah malaikat Zabaniyah. Kita tahu Zabaniyah ni malaikat yang bertugas yang jaga neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam dalam surah Al-Alaq. Kalau kita baca mudahnya, kalau kita baca sikit dalam ayat yang keberapa ya, surah Al-Ayat, dalam surah ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah. Kalau Abu Talib, kalau Abu Jahal, falyad'u nadiyahu. Kalau Abu Jahal dia cuba minta tolong dari ahli kelab dia lah. Kelab nadi ni asal dia kelab, puak-puak dia. Sanad'u zabaniyah, kami akan seru malaikat Zabaniyah. Dan Nabi beritahu, kalaulah Abu Jahal dia cuba juga hari itu, nescaya unta itu akan gigit dia, akan hancur-hancurkan dia depan masyarakat Mekah pada waktu itu. Kita berhenti dulu situ. Waktu tak sempat, besok kita sambung balik. InsyaAllah kita nanti dulu untuk hari ini. Kisah Abu Jahal tadi yang Abu Jahal lagi kerana takut pada gigitan Jibril alaihi salam. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu hari ini. InsyaAllah kita bersama lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, demikian tadi bersama dengan bagi Ustaz Wan Sobhani Leman. InsyaAllah kita akan bersama dengan beliau esok. Dan jangan lupa kita ada kuis ya, untuk anda yang nak menang wang tunai RM100 ya. Untuk ada dua soalan setiap hari sebetulnya. Satu kami kudarakan dalam rentak pagi KL, dan satu lagi dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Ya, baik, Kuala Lumpur mengambil pukul 7 pagi untuk kita ikuti berita nasional dari Pusat Berita Radio RTM.